Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sudah lama kita tidak membongkar keputusan tentang perbicaraan Najib di mahkamah. Hari ini disahkan keputusan representasi Najib menggugurkan tuduhan kes dana SRC RM 27 juta akan diketahui pada 6 Mei ini. Saudara-saudara sekalian, keputusan representasi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bagi menggugurkan 3 lagi pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 27 juta ringgit dana SRC Internasional Sendirian Berhad akan diketahui pada 6 Mei ini. Hakim Mahkamah Tinggi K. Muniandi berkata, beliau menetapkan tarikh itu selepas timbalan pendakwa raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memaklumkan pihaknya memohon tarikh pengurusan kes baharu untuk memaklumkan mengenai keputusan representasi itu. Saudara-saudara sekalian, representasi yang dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara AGC pada Ogos 2023 belum diputuskan lagi. Sehubungan itu, kami mohon tarikh pengurusan kes yang sesuai untuk memaklumkan mengenai keputusan representasi tersebut, katanya kepada pengurusan kes itu hari ini. Peguam Tan Sri Muhammad Safi Abdullah yang mewakili Najib memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihaknya akan menyerahkan surat tambahan berhubung representasi itu kepada AGC esok. Surat tersebut bagi mendapatkan maklum balas mengenai representasi yang dihantar kepada AGC pada Ogos tahun 2023, katanya lagi. Menurut Safi, turut memohon tarikh perbicaraan yang telah tetapkan sebelum ini, iaitu pada 19 hingga 23 Mei dan 21 April hingga 25 April 2025, dilapangkan kerana beliau sedang mengendalikan kes 1MDB dan 2 kes jenayah lain. Hakim Muniandi membenarkan tarikh perbicaraan tersebut dilapangkan dan menetapkan pengurusan kes pada 6 Mei untuk pihak pendakwaan memaklumkan mengenai representasi tersebut. Pada 3 Februari 2019, Najib 71 tahun mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan menerima wang berjumlah 27 juta ringgit hasil kegiatan haram menerusi 3 akaun bank M Private Banking miliknya di M Islamic Bank Berhad, bangunan M Bank Group, Jalan Raja Chulan pada 8 Julai 2014. Pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda 5 juta ringgit atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Najib kini menjalani hukuman penjara di Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan kesalahan menyeleweng dana 42 juta ringgit milik SRC Internasional Sendirian Berhad. Mahkamah Tinggi sebelum itu menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta dan keputusan itu dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan dan Persekutuan selepas menolak rayuan Najib. Beliau memfailkan petisyen bagi mendapatkan pengampunan diraja pada 2 September 2022 dan lembaga pengampunan kemudiannya mengurangkan hukuman penjara daripada 12 tahun kepada 6 tahun manakala denda dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini kejutan paling besar yang Anda mungkin tak pernah fikir. Kenapa tiba-tiba Muhyiddin Yassin nyatakan, biarlah peruntukan, biarlah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman terima, PN ada asas tolak, kata Muhyiddin. Ini di sebalik penolakan Perikatan Nasional terhadap peruntukan tersebut. Yang selama ini mereka kata Anwar Ibrahim lah yang jahat, Anwar Ibrahim lah yang tak mau bagi. Rupa-rupanya bukan tak mau bagi, tapi Perikatan Nasional yang sendiri menolak. Oke, ikuti terus ulasan ini, Anda pasti akan mengertinya.
Ditulis daripada Friends of Pakatan Harapan PH Fikri Ghazali di laman page Facebook. Perikatan Nasional sekali lagi menunjukkan keras kepala mereka dengan menolak peruntukan kerajaan hanya kerana enggan mengisytiharkan harta. Bukankah ini satu bentuk sabotaj terhadap rakyat sendiri? Itu persoalan besar. Siapa yang ada penyakit kencing manis, tinggi darah, dan gout, sila tekan butang produk yang ada dalam video ini. Ada produk yang bagus untuk membantu Anda sembuh daripadanya. Harganya murah sekarang dan sudah banyak testimoni yang dinyatakan oleh para pengguna. Maafkan saya karena berkongsi produk ini. Saya bukan jual barang, saya bukan jual obat, tapi mau kongsi kebaikan untuk Anda semua. Baik, kita teruskan. Kononnya, perjuangan demi rakyat, tetapi apabila diberikan peluang untuk mendapatkan dana bagi kawasan masing-masing, mereka memilih ego politik berbanding kesejahteraan rakyat. Rakyat tak fikirkah benda ni? Type W tu tak fikirkah? Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebaliknya dengan yakin telah pun mengisytiharkan harta secara terbuka. Malah dia sanggup melakukan setiap tahun jika perlu demi amanah dan tanggungjawab seorang yang berkhidmat terhadap rakyat. Jadi, apa alasan Perikatan Nasional untuk menolak? Apa yang mereka cuba lindungi? Adakah akaun mereka terlalu gemuk hingga bimbang akan terbongkar? Atau terlalu kering kerana dana sudah hilang entah ke mana? Namun, di sebalik cerita Perikatan Nasional enggan menerima peruntukan kerajaan, mungkin ada satu agenda lebih licik sedang mereka mainkan. Sepertinya mereka mahu mencipta naratif bahawa kerajaan Madani kononnya kejam, tidak adil dan menafikan hak pembangkang. Hakikatnya, peruntukan tetap ada, tapi haruslah bersyarat. Itu pun mereka tak sanggup. Jadi siapa sebenarnya yang menzalimi rakyat? Anda mungkin kata, hanya Anwar yang lakukan. Sebenarnya tidak. Ketika pemerintahan bersama Perikatan Nasional dan UMNO, ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri, Anwar telah membawa Pakatan Harapan menandatangani MOU untuk mendapatkan peruntukan kawasan. Jadi, kalau Anwar Ibrahim pun sanggup menandatangani MOU itu, kenapa Perikatan Nasional tidak mahu tanda tangan? Adakah mereka sedang menyembunyikan sesuatu, ataupun mereka sebenarnya sedang mencipta naratif seperti penulis katakan ini? Tentulah tidak logik akal untuk mereka tidak menerimanya. Saudara, peruntukan itu adalah untuk rakyat, bukan untuk ahli parlimen. Saudara, hakikatnya, Perikatan Nasional bukan kali pertama menolak rezeki seperti ini. Malah, sejak awal lagi mereka sudah memperlihatkan keangkuhan dengan menolak cadangan yang di Pertuan Agong yang ke-16 untuk menubuhkan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan PH. Sekali lagi Perikatan Nasional menolak rezeki. Kalaulah mereka mengikut nasihat cadangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong yang ke-16 untuk menubuhkan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan, Barisan Nasional sudah tentu negara kita ini sudah menemui kemakmuran yang tidak pernah dialami sebelum ini. Tapi itulah, mungkin karena kerakusan kuasa, mungkin karena ketamakan kuasa tak nak berkongsi kuasa dengan mana-mana pihak, mereka sanggup menolak rezeki cadangan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Itulah yang menjadi persoalan. Mengapa mereka menolak? Padahal selepas Barisan Nasional dan Pakatan Harapan menubuhkan kerajaan perpaduan, mereka pula yang terhege-hege nak menjatuhkan kerajaan perpaduan ini dengan pelbagai naratif jahat. Perikatan Nasional, mereka lebih rela melihat negara berada dalam krisis politik daripada bekerja sama untuk kestabilan. Mujur ada UMNO BN yang sudi menamatkan kemelut pasca PRU 15 itu. Sekarang apabila kerajaan menawarkan peruntukan itu sah dan adil, mereka buat perangai lagi hanya kerana takut aset mereka dinilai secara telus. Itu persoalannya. Adakah mereka sebenarnya takut bahawa
aset mereka akan dinilai secara telus ataupun kedapatan sesuatu. Apa yang mereka sembunyikan? Itulah persoalan daripada netizen. Cukup-cukuplah dengan drama politik murahan ini. Jika benar berjuang untuk rakyat, buktikan dengan tindakan, bukan retorik kosong. Kalau tangan bersih, kenapa takut? Kalau amanah, kenapa lari dari transparansi ketelusan? Atau mungkin Perikatan Nasional lebih selesa bersembunyi di sebalik retorik agama dan kaum untuk mengelak daripada terkantoi menjana duit tepi seperti skandal RM 177 juta ringgit keluarga Malaysia. Rakyat sedang menilai. Saudara, itulah isu yang paling hangat hari ini. Kenapa di sebalik Perikatan Nasional menolak peruntukan tersebut. Kita jumpa lagi. Bye-bye.